Assalamualaikum, saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Apabila kita bercakap berkenaan dengan perkeso, apa yang datang ke fikiran anda? Mungkin ramai antara kita yang makan gaji tak fikir banyak. Ia hanyalah satu nama yang ada dalam slip gaji kita yang menolak sedikit amount daripada gaji bulanan. Tapi di ketika pandemik ini semakin mengganas, dalam tempoh yang sangat mencabar ini, peranan perkeso untuk memastikan kebajikan pekerja dan rakyat secara keseluruhannya semakin besar. Pertubuhan keselamatan sosial, dua perkataan dalam nama penuhnya ini, keselamatan sosial, tema itu menjadi lebih penting. Jadi bagaimana perkeso ingin bangkit dan muncul dari pinggiran untuk memainkan peranan yang besar, sentral, untuk menjayakan pelan pemulih, pelan Pemekasa Plus dan semua pelan-pelan rangsangan ekonomi dan meringankan beban rakyat dalam tempoh yang mencabar ini. Saya bersama dengan Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Azman Aziz Muhammad. Datuk Seri, Assalamualaikum. Selamat datang ke Agenda Awani. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, Datuk Seri. Datuk Seri, bagaimana perkeso memainkan peranan yang utama dan penting dalam menjayakan pelan pemulih, pelan Pemekasa Plus dan semua pelan-pelan rangsangan, dan bagaimana perkeso come to the fore, memainkan peranan yang lebih penting berbanding sebelum ini untuk memastikan kebajikan pekerja dan rakyat terjaga? Terima kasih. Biar saya mulakan dengan sejarah bagaimana perkeso telah memainkan peranan melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah pakej rancangan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Mac tahun 2020. Jadi bermula dengan keadaan pandemik COVID-19, maka majikan dan pekerja telah melalui satu keadaan yang amat sukar yang memerlukan bantuan untuk memastikan bahawa majikan dapat terus meneruskan kelangsungan perniagaan dan ekonomi mereka. Di samping itu, pekerja dapat dibantu untuk terus masih dapat meneruskan pekerjaan. Jadi dengan beberapa pakej yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, bermula dengan pakej prihatin, penjana, kita prihatin, belanjawan 2021, permai, Pemekasa Plus, dan akhir sekali adalah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi iaitu Pemulih. Jadi bermula dengan pakej ataupun apa yang kita panggil program prihatin, dimulakan dengan bantuan iaitu program subsidi upah untuk membantu majikan mengekalkan pekerja. Sebenarnya bantuannya kepada kedua-dua untuk pastikan majikan dapat terus menjalankan aktiviti perniagaan dan pekerja dapat terus bekerja, tidak dibuang kerja. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah kesinambungan daripada pakej rancangan yang membantu kesinambungan perlindungan kepada majikan dan pekerja. Yang lebih penting adalah untuk memastikan bahawa setiap pekerja iaitu rakyat tidak terkeluar daripada keadaan di mana jika berlaku sebarang kehilangan pekerjaan. Di samping itu juga, jika berlaku kehilangan pekerjaan, ada bantuan-bantuan lain yang disediakan. Jadi perkeso bukan hanya membantu dari segi active labour market policy, perkeso juga membantu dari segi jika mereka hilang pekerjaan, ada bantuan yang disediakan. Jika mereka tidak dapat bekerja akibat kemalangan, ada juga bantuan yang disediakan. Di samping itu, ada juga bantuan-bantuan kepada mereka yang bekerja sendiri. Contohnya penjana gig, SPS Lindung, prihatin wanita dan sebagainya. Jadi di sinilah sebenarnya peranan perkeso pada hari ini, bukan hanya memberi bantuan kepada mereka bila tercedera, bila mengalami hilang upaya, tapi perkeso telah tampil untuk menjayakan segala inisiatif kerajaan di mana memastikan bahawa pekerja ini jika berlaku kesukaran kepada majikan, mereka dapat dibantu dan pekerja ini dapat dibantu jika mereka hilang pekerjaan. Kesemua pemberian dan bantuan itu sama penting juga dengan data yang di mana bantuan-bantuan itu didasarkan. Bermaksud untuk memastikan bantuan-bantuan itu yang diumumkan sampai benar-benar secara keseluruhan dan tidak mencicirkan sebarang golongan yang disasarkan, golongan sasar. Data amat penting. Seperti yang Datuk Seri sebut tadi, antara yang melibatkan perkeso adalah program subsidi upah dan juga dalam pelan pemulih, Perdana Menteri mengumumkan pemberian RM500 lagi kepada mereka yang hilang pekerjaan, dan ini berdasarkan, pemberian ini didasarkan kepada data yang diperolehi daripada badan-badan seperti KWSP dan perkeso. Sebelum ini ada juga sedikit kebimbangan berkenaan dengan ketepatan dan juga
kelengkapan data yang kita ada untuk memastikan golongan sasar ini dapat bantuan-bantuan ini secara tepat. Bagaimana memastikan data yang kita dasarkan ini untuk pemberian bantuan ini adalah tepat dan tidak akan mencicirkan semua ataupun mana-mana golongan yang memerlukan, Datuk Seri? Ya, jika kita lihat daripada mereka yang menerima faedah ini, kesemua majikan dan pekerja ini telah berdaftar di dalam sistem yang ada di Perkeso. Jadi, sesiapa yang memohon ataupun membuat permohonan sama ada subsidi upah ataupun bantuan-bantuan lain akan dipastikan berdasarkan data yang ada di Perkeso. This is where kita melaksanakan cross-checking dan sebagainya. Contohnya, jika syarat mereka perlu mengambil pekerja ini ataupun pekerja ini perlu dikekalkan selama 12 bulan untuk melayakkan mereka menerima faedah. Jadi maklumat sebenarnya akan dipantau di Perkeso. Dan seperti yang dinyatakan, kalau kita lihat data ni bukan satu angka yang kecil. Program subsidi upah ni melibatkan 333,353 majikan, sekitar hampir 2.7 juta pekerja yang telah mendapat manfaat daripada faedah ini dengan bayaran sekitar 15.87 bilion. Jadi untuk memastikan bayaran yang besar ini, kita perlu memastikan rekod-rekod yang ada yang diproses atau dihantar kepada kita merupakan rekod-rekod yang tepat. Tetapi seperti kita sedia maklum, ada juga yang menggunakan data yang sedia ada, tetapi permohonan yang dibuat sebenarnya pekerja itu bukan pekerja di bawah majikan yang berada di bawah tanggungjawab mereka. Jadi prosesnya ada juga di mana mereka mengambil kesempatan untuk membuat tuntutan-tuntutan yang mungkin yang tidak jujur dan sebagainya, yang akan kita melihat semula jika berlaku aduan dan sebagainya. Ini antara penipuan ataupun fraud yang kita pernah saksikan sebelum ini. Dakwaan seperti yang Datuk Seri sebut tadi, dakwaan majikan ambil kesempatan untuk memohon pelbagai manfaat, mungkin program subsidi upah dan sebagainya. Mereka memohon menggunakan data yang tidak betul, seperti nama pekerja yang tidak lagi bekerja dengan mereka dan sebagainya. Jadi adakah Perkeso boleh memberi jaminan bahawa ini dipantau dengan cukup untuk memastikan tiada ketirisan berlaku, tiada sebarang insiden penipuan yang berlaku yang akan terlepas pandang, Datuk Seri? Ya, kerajaan sangat memandang serius kepada tuntutan-tuntutan yang tidak tepat ini. Dan begitu juga Perkeso, kita tidak akan berkompromi. Seperti yang semua sedia maklum, kita juga telah berkongsi beberapa maklumat bersama media tentang tuntutan-tuntutan yang dianggap tidak jujur ini. Jadi saya ingin berkongsi sedikit bahawa kita telah bekerjasama dengan bahagian perundangan Kementerian Sumber Manusia, dengan SPRM, polis dan sebagainya. Jadi sehingga kini kita mempunyai sekitar 3,837 kes aduan yang meragukan dari segi bayaran. Ada yang memohon PSU tetapi bayaran ini tidak sampai kepada pekerja. Program subsidi upah. Subsidi upah. Dan ada yang telah dibayar tetapi bila ada aduan kita akan menggantung. Dalam sekitar hampir 5,500 kes telah digantung untuk kita membuat siasatan lanjut. Dan yang paling banyak adalah hampir 8,000 majikan yang come forward, yang hadir secara sukarela menyerahkan balik bayaran yang telah dibayar kerana mereka sedia maklum jika mereka tidak dapat mengekalkan pekerja itu, mereka tidak layak untuk menerima faedah. Jadi pelbagai pendekatan telah dilaksanakan untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang benar-benar perlukan bantuan sebagai majikan yang bertanggungjawab untuk membantu pekerja. Jadi ada beberapa pembaikan ataupun nambahbaikan telah dibuat di dalam pengumuman yang amat berhormat. Mungkin kita akan kongsi sebentar lagi di dalam pemulih ini untuk memastikan bahawa majikan terus dipantau dan rakyat tahu bahawa sebenarnya ada bantuan daripada kerajaan untuk memastikan mereka kekal di alam pekerjaan. Saya ingin kembali kepada apa yang kita cakap tadi, Datuk Seri, sebelum ini berkenaan dengan ketepatan data yang mana kita dasarkan ke semua pemberian ini, bukan sahaja program subsidi upah tapi pelbagai pemberian lain, kerana banyak bantuan didasarkan kepada data yang diberikan oleh badan-badan seperti Perkeso untuk kita memastikan tiada golongan yang tercicir. Bercakap berkenaan dengan itu, bagaimana pula dengan sektor informal? Kerana golongan ini ada kecenderungan sentiasa untuk tercicir. Informal bermaksud mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah, penjaga kanak-kanak dan sebagainya. Bagaimana Perkeso memastikan golongan ini tidak menjadi titik buta, blind spot kepada semua bantuan yang diberikan setakat ini?
kalau kita lihat dari segi sektor informal ni, ada yang mengkategorikan informal ni just mereka yang bekerja sendiri. Ada yang juga mengkategorikan pekerja domestik ni juga sebagai sektor informal. Jadi biar saya kupaskan kedua-duanya. Yang pertama adalah sektor informal yang bekerja sendiri. Contohnya gig riders, mereka yang bekerja sebagai penjaja, pelbagai lagi aktiviti pekerjaan sendiri, berniaga dan sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya mempunyai satu skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang telah dimulakan pada tahun 2017. Tetapi jumlah yang mendaftar agak kurang daripada jumlah keseluruhan yang ada yang berdaftar ataupun berdasarkan statistik daripada DOSM. Hanya sekitar 5% saja mereka yang bekerja sendiri ini yang mendaftar dengan PKSO. Dan pelbagai insentif telah diumumkan oleh kerajaan untuk menggalakkan mereka come forward untuk mendaftar. Contohnya kerajaan menyediakan program penjana gig, program SPS Lindung, program SPS Prihatin Wanita. Jadi dalam ketiga-tiga program ni, kerajaan memberi insentif dan ada kerajaan membayar 100%. Contohnya kepada gig riders atau delivery riders, kepada yang bekerja sebagai sukarelawan, polis bantuan, maritim dan sebagainya, dan juga bagi yang bekerja di bawah contohnya di masjid, Pak Imam, merbut, tok siak, dan juga begitu kepada pekerja-pekerja contract for service di sektor awam. Jadi ini adalah antara apa yang kita panggil informal. The other kategori yang saya mention tadi, kategori yang lagi satu adalah pekerja domestik. Yang ini telah diadakan di mana kerajaan telah meluluskan untuk mereka ni juga ditadbir di bawah Akta 4, di mana mereka juga layak untuk mendaftar dan mencarum bermula pada 1 Jun. Baru-baru ini setelah Kabinet meluluskan, kerana dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, ramai pekerja-pekerja domestik juga memainkan peranan yang penting kepada sumbangan ekonomi negara dan untuk memastikan mereka juga mempunyai jaringan keselamatan sosial. Sebelum kita berhenti rehat, Datuk Seri, menarik apa yang Datuk Seri sebut sebentar tadi bahawa kadar pendaftaran itu sedikit rendah. Kerana saya lihat sejak beberapa tahun lepas, sebelum tempoh pandemik lagi, apatah lagi sekarang di mana ia begitu penting, mungkin kesedaran berkenaan dengan pemberian dan bantuan yang diberikan oleh Perkeso dalam kalangan pekerja itu agak kurang. Ada banyak benefits yang Perkeso tawarkan tapi mungkin ramai yang tidak tahu, justru mereka tidak mohon. Dan ini menjadi lebih bahaya dalam tempoh yang di mana lebih ramai memerlukan ini. Bagaimana kita mengatasi masalah ini, Datuk Seri, untuk memastikan orang ramai lebih tahu akan semua bantuan yang mereka layak untuk terima? Saya tidak nafikan bahawa inilah orang kata keadaan the reality, keadaan sebenar, di mana walaupun seorang pekerja itu telah didaftar dan dicarum, ada di antara mereka tidak mengetahui hak mereka. Dan begitu juga mereka yang mungkin tidak di bawah payung lembayung Perkeso ini, yang mana mereka sepatutnya didaftar tapi tidak mendaftar. Kerana pemahaman tentang faedah itu mungkin agak kurang. Walaupun kita telah mengadakan pelbagai pendekatan orang kata bersama mereka, bersama persatuan, bersama ketua-ketua masyarakat, penduduk kampung dan sebagainya, even kita go up to the masjid, tetapi mungkin bagi mereka ia adalah satu beban untuk mendaftar dan mencarum, dan mereka tidak melihat kepada, memang kita menyatakan malang tidak berbau, tetapi mungkin bagi mereka mungkin tidak akan berlaku kepada saya dan mungkin tidak akan berlaku pada keluarga saya. Kenapa perlu saya membayar caruman yang mungkin akan membazir? Tapi kita kena ubah minda kita, mindset kita untuk memahami bahawa kita perlu ada jaringan keselamatan sosial, kita perlu ada penyediaan untuk diri kita jika berlaku sebarang hilang upaya, kemalangan, kematian. Gantian pendapatan itu akan berada sama ada kepada kita sebagai seorang pekerja ataupun dia akan dipanjangkan kepada waris atau keluarga. Kerana inilah pemahaman ini yang agak mungkin kurang kepada ramai mereka pekerja, sama ada pekerja informal atau pekerja formal, tentang keperluan untuk mereka mempunyai jaringan keselamatan sosial. Okey. Agenda awal ini akan kembali bersama Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Azman Aziz Mohamad. Selepas ini, jangan ke mana-mana.
Kembali bersama Agenda Awani, saya bersama dengan Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Azman Aziz Muhammad. Datuk Seri, kita lihat banyak program yang melibatkan Perkeso dalam semua pelan rangsangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Yang terbaru adalah Pelan Pemulih. Sebelum itu pun banyak yang ada, Pelan Pemerkasa Plus dan sebagainya. Jadi program-program yang kita saksikan dalam pelan yang terbaru ini, dalam Pelan Pemulih yang melibatkan Perkeso, bagaimana ia ditambah baik? Bagaimana ia adalah upgrade berbanding dengan program-program Perkeso dalam pelan-pelan sebelum ini? Kerana ia adalah nama-nama yang sama, program subsidi upah, Elam Mencari Kerja dan sebagainya. Jadi bagaimana program dalam pelan terbaru ini lebih baik daripada yang sebelum ini, Datuk Seri? Okey, kalau kita lihat nama pun pemulih, sebenarnya kita di dalam fasa pemulihan. Jadi fasa pemulihan ni kalau boleh, biarlah kita membuka lebih ruang, kita lebih liberal untuk memastikan bahawa permulaan untuk kita sampai ke tahap fasa pemulihan yang secara total itu akan berlaku. Jadi kita mempunyai 3 program utama, iaitu PSU 4.0, program subsidi upah 4.0, program penjana kerjaya 3.0 dan juga perluasan allowance mencari pekerjaan. Di bawah program subsidi upah 4.0, beberapa penambahbaikan telah dilakukan. Pertamanya, tidak ada limit gaji. Maknanya sebelum ini bagi mereka 4,000 ke bawah saja yang akan dibantu sebanyak RM600 sebulan. Dan mereka yang bergaji 4,000 ke atas tidak dibantu. Masih lagi cap untuk 500 pekerja, dan bagi sektor-sektor yang negatif, kerajaan telah mengumumkan untuk tambahan 2 bulan. Maknanya sektor yang keseluruhan, kesemua sektornya akan mendapat 2 bulan, dan sektor negatif ni contohnya pelancongan, peruncitan dan sebagainya akan mendapat 4 bulan. Ini yang pertama. Bagi penjana kerjaya 3.0, kerajaan telah melihat bagaimana untuk meningkatkan dari segi Malaysianization program, yang mana sebelum ini cap gaji 1,500 ke atas baru layak untuk mendapat bantuan hiring incentive. Tetapi di dalam pengumuman ini ia telah dikurangkan kepada 1,200 kerana inilah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ramai pekerja asing. Jadi bila kerajaan menurunkan kadar gaji kepada 1,200, lebih ramai lagi pekerja tempatan yang akan memanfaatkan peluang ini, dan mereka akan dapat diberi peluang untuk bekerja. Dan beberapa contoh lagi di bawah PSU, minta maaf, yang paling penting ingin saya tekankan bahawa kerajaan juga meminta semua majikan menyatakan di dalam slip gaji bahawa berapa subsidi upah yang telah disalurkan oleh kerajaan ini, untuk memastikan bahawa pekerja sedia maklum dan pekerja mengetahui bahawa sebenarnya ada bantuan daripada kerajaan untuk membantu mereka melalui majikan. Dan yang ketiga adalah perluasan allowance mencari pekerjaan. Ini ada satu perkara baru. Sebelum ini, hanya mereka yang mendaftar dan mencarum di bawah sistem insurans pekerjaan sahaja yang layak untuk mendapat bantuan allowance mencari pekerjaan. Tetapi di dalam pengumuman pemulih ini, mereka yang bukan pencarum, yang tidak tertakluk di bawah Akta Insurans Pekerjaan ini akan layak, di mana mereka perlu hadir sekurang-kurangnya 3 interview 2 bulan berturut-turut. Mereka akan dapat bayaran faedah selama 2 bulan, RM300 sebulan. Dan di samping itu, jika mereka mendapat pekerjaan, dan yang perlu daftar adalah di bawah portal My Future Job. Dan bila mereka mendapat pekerjaan melalui portal ini, tambahan insentif RM400 akan diberi kepada pekerja ini. Jadi ini adalah antara penambahbaikan dalam kita meneruskan segala insentif atau inisiatif kerajaan ke dalam fasa pemulihan. Semua bantuan ini, Datuk Seri, adalah banyak memfokuskan kepada mereka yang bekerja secara formal ataupun golongan formal. Sebentar tadi kita dah bercakap berkenaan dengan mereka yang berada dalam sektor informal yang kemungkinan tercicir daripada segala pemberian bantuan ini, seperti pembantu rumah, penjaga kanak-kanak dan sebagainya. Tapi satu lagi kumpulan yang mungkin masuk dalam golongan ini adalah mereka yang bekerja dalam gig economy, yang penghantar makanan dan sebagainya, yang semakin banyak sekarang. Semakin ramai orang juga hilang pekerjaan, mereka beralih ke gig economy untuk meneruskan pencarian pendapatan mereka. Apa yang Perkeso lakukan untuk memastikan golongan ini juga, kebajikan mereka juga terjaga dalam zaman pandemik ini, golongan gig economy? Seperti yang saya telah nyatakan di peringkat awal tadi, 3 program utama yang telah diumumkan di dalam inisiatif-inisiatif, iaitu pertama adalah Prihatin Gig, nombor 2 adalah SPS Lindung dan juga SPS Prihatin Wanita.
Dan permulaan di bawah pengumuman yang pertama, kerajaan telah menyediakan peruntukan di mana sebanyak 70% daripada caruman akan dibayar oleh kerajaan, manakala 30% dari pekerja itu sendiri untuk memastikan bahawa mereka ini mempunyai perlindungan keselamatan sosial. Dan di bawah SPS Lindung, di bawah Belanjawan 2021, beberapa kategori mereka yang bekerja sendiri, terutamanya gig riders ini, seramai 40,000 gig riders telah diberi peluang untuk mendaftar dan bayaran caruman adalah 100% daripada kerajaan. Dan di bawah SPS Prihatin Wanita, kerajaan telah menyediakan bagi wanita yang bekerja sendiri, iaitu caruman sebanyak 70% daripada kerajaan, 30% daripada pekerja wanita itu sendiri. Jadi ini adalah antara inisiatif-inisiatif ataupun package-package yang ingin menggalakkan mereka yang bekerja sendiri ini untuk tampil dan mendaftar dan mempunyai perlindungan. Okey. Kesemua bantuan ni Datuk Seri adalah sangat dialu-alukan oleh mereka yang memerlukan. Tapi kita lihat dalam banyak bantuan dan pemberian selama ini, sama ada ia melibatkan Perkeso atau agensi-agensi lain, antara kekhawatiran ataupun aduan orang ramai adalah kesukaran untuk mendapatkan bantuan, birokrasi dan sebagainya, banyak dokumen perlu dikemukakan, proses mengambil masa yang lama. Jadi bantuan ini tersedia untuk mereka, tapi bantuan tersedia itu satu perkara, tapi apabila bantuan itu sampai juga adalah satu perkara yang berbeza. Jadi bagaimana Perkeso memudahkan perolehan bantuan dan manfaat ini dan memastikan kerenah birokrasi itu, kalau kita tak hapuskan pun kita minimalkan supaya mereka yang memerlukan dapat bantuan yang mereka perlukan dengan segera, Datuk Seri? Tidak dinafikan bahawa peruntukan ini adalah peruntukan kerajaan. Jadi proses untuk mengenal pasti bahawa mereka yang benar-benar layak perlu kita pastikan untuk dalam kita memproses tuntutan. Jika dinyatakan bahawa kerenah birokrasi, saya tidak menyatakan kerenah birokrasi, tapi lebih kepada pemantauan untuk memastikan bahawa mereka yang benar-benar layak untuk mendapat faedah, menerima faedah. Jadi jika mereka mempunyai masalah, ada di antara mereka yang masih lagi tertangguh ataupun masih lagi ada kekangan dalam menerima bayaran faedah, di Pejabat Ketua Eksekutif juga kita menyediakan email aduan direct terus kepada Pejabat Ketua Eksekutif. Jadi ini ada pegawai yang akan memantau untuk memastikan tiada siapa yang tertinggal, no one left behind. Dari segi jika mereka layak, mereka akan mendapat faedah. Kalau mungkin dokumen tidak cukup dan sebagainya, kita ada keperluan. Contohnya di dalam inisiatif ni, kita mungkin bagi majikan yang mempunyai pendapatan yang kurang daripada 30% yang layak. Tetapi kalau mereka mendapat pendapatan melebihi 50%, kita terpaksa membuat cross check dan kita terpaksa memastikan untuk verifikasi bahawa maklumat itu tepat. Ini bukan birokrasi, ini untuk memastikan bahawa yang layak dapat, yang tak layak tu kalau boleh janganlah mengambil kesempatan, because ini adalah bantuan kerajaan bagi vulnerable group ataupun kumpulan rentan yang memerlukan bantuan. Majikan-majikan yang kecil, pekerja-pekerja yang terjejas perlu menerima bantuan. Jadi bagi mereka yang berkemampuan, janganlah menjadi penghalang kepada kelambatan proses-proses yang ada, kerana kalau mereka tidak layak, bila mereka menuntut, kita terpaksa proses dan ini akan memakan masa. Jadi it's not so much about birokrasi, tetapi lebih kepada kita untuk memastikan bahawa kita memproses kes yang betul-betul dan benar-benar layak. Menarik juga Datuk Seri sebut, Datuk Seri berikan email aduan secara terus ke Pejabat Ketua Eksekutif. Dalam email itu apa antara aduan lain atau maklum balas lain yang Perkeso terima berkenaan dengan bantuan-bantuan yang diberikan sejak kebelakangan ini, Datuk? Sebenarnya banyak pelbagai aduan. Ada di antara aduan yang paling utama, mereka tidak menerima bayaran bantuan yang disalurkan melalui majikan. Ini antara email paling utama yang dilaporkan. Email yang kedua, contohnya mereka mendapat bantuan penempatan pekerjaan di mana majikan telah memohon untuk mendapat hiring insentif yang sepatutnya mereka menggaji pekerja itu selama mungkin 6 bulan ataupun 12 bulan, tetapi diberhentikan separuh jalan ataupun selepas menerima faedah hiring insentif. Jadi ini adalah antara aduan-aduan. Ada juga aduan yang mengatakan bahawa mereka telah memohon
membuat panggilan tidak mendapat respon dan sebagainya, ini juga akan ditangani melalui pejabat saya dan ada pemantauan untuk memastikan bahawa setiap kes yang membuat aduan ini kita melihat secara terperinci untuk memastikan mereka mendapat faedah jika mereka layak. Baik, terima kasih Datuk Seri Azman Aziz Mohamad, Ketua Eksekutif Perkeso, dan terima kasih kepada anda yang menonton agenda Awani malam ini. Kita jumpa lagi di saluran 501. Assalamualaikum dan salam hormat.